Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu ayuh kita bina pagar keselamatan. Di mana dalam video ini kita akan belajar menghasilkan carta alih projek dan juga membina pengatur caraan berpandukan carta alih. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 6.4 pembangunan atur cara dalam mikro pengawal, manakala standard pembelajaran kita adalah 6.4.3 menghasilkan carta alih kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. 6.4.4 membina atur cara yang dikehendaki berpandukan carta alih yang dibuat. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat: pertama, menghasilkan carta alih kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Kedua, membina atur cara yang dikehendaki berpandukan carta alih yang dibuat. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah: pertama, murid berjaya menyiapkan carta alih kawalan perkakasan yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Kedua, murid berjaya menghasilkan atur cara berpandukan carta alih yang telah dibuat. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan. Ayuh kita bina pagar keselamatan. Seperti gambar yang dapat kamu lihat, kita akan membina projek reka bentuk iaitu membina pagar keselamatan yang melibatkan pembangunan pengatur caraan. Sebelum itu, kita perlu mengenal pasti perkakasan pengatur caraan yang diperlukan. Jadi, mari kita kenal pasti perkakasan. Seperti yang dapat kamu lihat, ini adalah lakaran idea projek reka bentuk pagar keselamatan kita, di mana kita akan menggunakan papan mikro pengawal mikrobit, di mana di sini kita akan masukkan arahan pengatur caraan kita. Kemudian kita akan menggunakan motor servo untuk menggerakkan tiang pagar. Seterusnya, LED merah dan hijau boleh digunakan sebagai arahan bergerak atau berhenti. Manakala pembas boleh digunakan untuk amaran bunyi bagi pejalan kaki. Jadi ini adalah perkakasan pengatur caraan yang akan kita gunakan dalam projek reka bentuk pagar keselamatan kita. Jadi mari kita pergi kepada langkah yang pertama iaitu menghasilkan carta alih projek. Sebelum kita menghasilkan carta alih, kita perlu tahu metodologi projek. Metodologi ataupun proses ataupun tata cara bagaimana projek kita itu berjalan. Jadi mari kita lihat. Pertama, ketika tiada kereta, lampu LED merah menyala dan palang ditutup. Kedua, ketika kereta ingin melaluinya, switch ditekan. Ketiga, lampu LED hijau menyala dan pembas berbunyi, palang dibuka dan kereta boleh melaluinya. Dan yang terakhir, setelah 10 saat, lampu LED merah menyala dan palang ditutup. Setelah kita tahu bagaimana proses ataupun tata cara projek reka bentuk pagar keselamatan kita dijalankan, barulah kita boleh menghasilkan carta alih kita. Jadi mari kita hasilkan carta alih kita. Ini adalah carta alih bagi projek kita, iaitu projek reka bentuk pagar keselamatan. Seperti yang kamu lihat, carta alih ini mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan. Selain itu, terdapat struktur kawalan pilihan di mana jika switch ditekan, palang akan dibuka. Nanti kita akan lihat di mana struktur kawalan pilihan ini berada dalam carta alih kita. Kemudian terdapat juga struktur kawalan ulangan di mana selagi belum cukup 10 saat,
palan tidak tertutup. Jadi nanti kita juga akan lihat di mana struktur kawalan ulangan ini berada dalam carta alih projek kita. Jadi mari kita lihat carta alih bagi projek kita. Yang pertama, kita akan tulis mula. Kemudian anak panah akan menunjukkan lampu LED merah bernyala. Kemudian palang tutup. Kemudian ada pilihan di sini iaitu switch ditekan. Jika tidak, dia akan pergi balik kepada lampu LED merah bernyala dan palang tutup. Jika switch ditekan adalah ya, maka proses seterusnya adalah lampu LED merah dipadam, kemudian lampu LED hijau bernyala, kemudian palang terbuka, kemudian pembas berbunyi, kemudian ada selagi di mana sudah 10 saat. Jika tidak, dia akan ulang semula di mana lampu LED merah dipadam, lampu LED hijau bernyala, palang terbuka, pembas berbunyi. Jadi dia akan ulang sampailah sudah 10 saat, barulah ya, barulah lampu LED hijau terpadam, kemudian lampu LED merah bernyala, kemudian palang tertutup, kemudian pembas berhenti berbunyi, kemudian barulah tamat. Jadi inilah bagaimana carta alih bagi projek kita. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita menghasilkan carta alih, di mana dalam carta alih ini terdapat struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Mari kita pergi pula kepada langkah yang seterusnya, iaitu membina pengatur caraan berpandukan carta alih. Jadi, dalam membina pengatur caraan, kita perlu tahu beberapa perkara, di mana perkara pertama adalah kita akan membina pengatur caraan berpandukan carta alih, di mana carta alih yang telah kita buat tadilah. Kemudian kita akan menggunakan perisian pengatur caraan MacCode, di mana perisian pengatur caraan MacCode ini ada cikgu tunjukkan pada pembelajaran yang lepas, di mana kita boleh membuka laman web maccode.macrobit.org. Dan langkah yang terakhir adalah ikuti contoh langkah pada buku teks ABT muka surat 55. Jadi ini adalah langkah-langkah membina pengatur caraan berpandukan carta alih menggunakan perisian pengatur caraan MacCode. Bagi yang tiada buku teks boleh lihat di sini langkah-langkahnya, dan bagi yang ingin menggunakan buku teks secara atas talian boleh imbas QR code yang telah diberikan ini di sini. Jadi mari kita mula membina pengatur caraan berpandukan carta alih. Jadi mula-mula yang pertama kita klik blok basic dan tarik keluar on start. Kemudian klik blok pins dan tarik keluar digital right pin. Kemudian susun dan tukarkan nilai pin mengikut rajah pada script area. Jadi di sini kamu boleh tengok ada blok palette, di mana blok palette ini yang akan kita keluarkan. Kemudian kita akan susunlah dan tukarkan nilai dia dekat sini. Jadi dekat script area nanti akan jadi rupa seperti ini. Seterusnya adalah klik blok input dan tarik keluar on button A press. Kemudian klik blok pins dan tarik keluar digital right pin 4 kali. Kemudian klik blok servos dan tarik keluar set servo 2 kali. Kemudian klik blok music dan tarik keluar play tone middle C for 1 bit. Kemudian klik blok mat dan tarik keluar operasi kosong darab kosong. Kemudian klik blok music dan tarik keluar 1 bit. Kemudian tarik masuk arahan 1 bit ke dalam arahan operasi. Tukarkan nilai 1 bit kepada 4 bit dan nilai kosong kepada 2.5. Dan yang terakhir adalah susun dan tukarkan nilai pin mengikut rajah pada script area. Jadi di mana untuk langkah yang kedua ini kita akan hasilkan ini pula, di mana kita perlukan kategori blok input, di mana kita akan keluarkan
on button A press. Kemudian kita akan keluarkan pins, di mana digital write pin. Kemudian kita akan keluarkan servo, music, map dan music sekali lagi. Kemudian barulah kita susun seperti rupa ini, di mana ikut turutan seperti yang dalam gambar ni lah. Jadi setelah kita tahu langkah-langkah untuk menghasilkan pengaturcaraan bagi projek reka bentuk agar keselamatan kita ini, barulah kita boleh membuat pengaturcaraan kita sendiri pada perisian pengaturcaraan MacCode. Jadi mari kita buat pengaturcaraan pada perisian pengaturcaraan MacCode kita. Jadi mari kita buka laman web. Jadi ini adalah laman web. Kita type MacCode. Okey. MAKECODE. Okey. Kemudian kita pilih yang atas tadi ni, Microsoft MacCode for Microbit. Okey, kita klik. Kemudian akan keluar paparan seperti ini. Kita klik New Project. Dan kita berikan nama projek kita itu adalah Pagar Keselamatan. Setelah selesai menulis nama projek kita, barulah kita klik Create. Okey. Jadi akan keluar paparan seperti ini. Ini adalah paparan pengaturcaraan kita. Ini pula adalah papan mikro pengawal kita, iaitu Microbit. Perkara pertama yang perlu kita buat, kita kosongkan dahulu script area ni. Kita akan buanglah dua ni, di mana kita klik, lepas tu kita tarik, kita bawa dekat sini. Maknanya kita padamlah. Okey. Ini pun sama. Kita klik, kita tarik, lepas tu kita letak dekat sini. Padam. Okey, barulah kita pergi kepada langkah yang pertama, iaitu klik blok basic dan tarik keluar on start. Okey, kita klik blok basic. Lepas tu kita cari on start. Okey, on start ada dekat sini, kita tarik keluar. Okey, boleh letak di mana-mana dahulu sebab kita belum susun lagi. Kita letak je dekat sini, cikgu letak dekat sini. Kemudian cikgu akan klik blok pin dan tarik keluar digital write pin. Okey, kita cari blok pin. Jadi kalau tiada dekat sini blok pin, kita klik advance. Yang dekat bawah ni dia akan tunjuk lebih banyak lagi lah kategori blok. Okey, kita carilah blok pin. Okey, di sini ada blok pin, kita klik. Kemudian kita cari digital write pin. Okey, di sini digital write pin. Okey, kita tarik keluar. Boleh letak di mana-mana. Okey, dia akan menjadi warna kuning seperti ini. Warna yang tidak sangat berwarna ni kerana ia tidak bercantum. Kalau bercantum, barulah dia akan jadi warna dia lah, warna merah. Lepas tu barulah kita susun dan tukarkan nilai pin mengikut rajah pada script area. Okey, kita susun seperti biasa. Cikgu memang akan kebiasaannya menyusun seperti ini. Okey, kita letak je dalam ni. Kita tarik, kita letak dalam ni. Kamu boleh juga nak susun dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dekat tengah ke. Tapi cikgu lebih suka susun dekat sini supaya nampak lah dia punya lebih tersusun dan nampak dia punya pergerakan dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kalau ada banyak lah blok kita ni. Okey, setelah selesai, kita pergi pula kepada langkah yang kedua, iaitu klik blok input dan tarik keluar on button A press. Okey, kita cari blok input. Okey, ada di sini blok input. Kemudian kita klik on button A press. Kita tarik keluar, kita letak dulu dekat mana-mana. Kita letak sinilah. Okey. Kemudian kita klik blok pin dan tarik keluar digital write pin 4 kali. Okey, kita cari blok pin. Okey, di sini blok pin. Dan kita tarik digital write pin ni sebanyak 4 kali. Kita letak je sini. Okey, kita tarik 4 kali.
payah gabung pun tak apa. Kita tarik dulu. Okey. Digital right pin, okey, cukup 4 kali. Kemudian kita klik blok servo dan tarik keluar set servo 2 kali. Okey, kita cari blok servo pula. Blok servo. Okey. Tiada blok servo di sini. Tiada kategori blok servo di sini. Jadi apa perlu kita buat? Kita klik extension ni. Klik extension ni dia akan tunjuk lebih banyak lah kategori blok. Okey, kita klik extension ni. Kita akan dibawa kepada paparan seperti ini. Kita cari servo. Okey, ini servo. Kita klik servo ni. Bila kita klik servo ni akan keluar servo lah. Okey, di sini servo. Okey, di sini kategori servo, kategori blok servo. Jadi kita klik kategori blok servo ni, kita cari set servo. Okey, ni set servo. Okey. Set servo 2 kali. Kita bawa keluar 2 kali. Okey, setelah selesai kita bawa keluar blok servo, kita klik pula blok music dan tarik keluar play tone middle shift for 1 beat. Okey, kita cari kategori blok music. Lepas tu kita cari play tone middle shift for 1 beat. Jadi kita tarik keluar, kita letak dekat sini. Okey, kemudian kita klik blok mat dan tarik keluar operasi kosong darab kosong. Okey, blok mat. Okey, di sini blok mat, kita klik. Kemudian kita ambil yang ini, kosong darab kosong. Kita bawa keluar, kita letak dekat sini dulu. Okey. Kemudian klik blok music. Okey, kita klik blok music sekali lagi. Dan tarik keluar 1 beat. Okey, kita tarik keluar 1 beat. Kita cari 1 beat, ada dekat mana. Okey, dekat sini 1 beat. Okey, kita letak dulu dekat sini. Kemudian tarik masuk arahan 1 beat ke dalam arahan operasi. Okey, kita tarik blok beat ni, blok beat yang kita keluarkan tadi, kita letak dalam arahan operasi. Maknanya di sinilah. Ini adalah arahan operasi. Okey, kamu nampak ada garisan yang bercantum. Jadi maknanya dia akan masuk dekat situ. Kalau garisan bercantum dekat sini, dia akan masuk dekat sini. Okey, kita letak dekat sinilah. Okey, kita letak dekat bulatan yang pertama. Okey. Setelah itu, tukarkan nilai 1 bit kepada 4 bit. Jadi macam mana nak tukar nilai 1 bit kepada 4 bit? Kita klik je 1 bit ni. Dia akan keluar nilai-nilai yang kita nak lah. Jadi kita nak 4 bit. Okey, kita klik 4, jadi akan keluar 4 bit lah. Jadi kemudian tukarkan nilai kosong kepada 2.5. Okey, kita tukarkan nilai kosong ni kepada 2.5. Okey, selesai sudah. Kita keluarkan semua blok-blok yang kita akan gunakan. Barulah yang terakhir kita susun dan tukarkan nilai pin mengikut rajah pada script area tadi. Maknanya kita akan ikutlah. Kita akan ikut ni nilai-nilai dan susunan seperti langkah-langkah yang terdapat pada buku teks sini. Okey, mari kita susun. Mula-mula kita tarik dulu blok on button A press. Kemudian kita letak dekat sini. Cikgu memang biasa akan letak susun dari atas ke bawah. Jadi kemudian kita tarik digital right pin 0 to 0. Okey, letak dekat sini. Kemudian tukarkan nilai dia dari P1 kepada 0. Kemudian kita tarik blok digital right pin P0 to 0 yang baru. Kita tarik, kita letak dekat bawah ni. Kita susun dekat bawah ni.
Dan untuk blok ni kita tukar P0 kepada P2. Dan nilai ni kita tukarkan kepada 1. Nilai kosong tadi kita tukar kepada 1. Okey. Seterusnya kita ambil pula blok set servo. Set servo P0 angle to 90. Angle to 90. Okey, kita letak dekat bawah ni. Di mana set servo ni kita letak P0 dan angle to ni kita letak 90. Maknanya kita tak ada ubah lah. Kemudian kita ambil pula blok music ni, play tone middle C for 1 beat. Kita tarik, kita letak dekat bawah. Kemudian kita tariklah operasi blok mat ni. Kita tarik, kita letak dekat sini. Dekat for 1 beat ni kita tukar lah. Maknanya kita letak dekat sini. Jadi dia akan bergabung dengan blok ni. Okey. Setelah selesai, baru kita ambil balik blok digital right pin P0 to 0. Kita letak dekat bawah ni. Di mana P0 ni kita tukarkan kepada P2. Dan nilai kosong ni kita kekalkan kepada 0. Seterusnya kita ambil pula blok digital right pin P0 to 0. Kita letak dekat bawah ni, kita tarik, kita letak dekat bawah ni. Dan P0 ni kita tukarkan kepada P1. Dan nilai 0 ni kita tukarkan kepada 1. Okey. Dah selesai. Kemudian kita ambil blok yang terakhir ni, set servo P0 angle to 90. Kita tarik, kita letak dekat bawah sekali. Jadi P0 ni kita kekalkan dan nilai 90 ni kita tukarkan kepada 0. Okey. Jadi selesai sudah kita membina pengaturcaraan berpandukan carta alih tadi. Inilah pengaturcaraan yang telah kita buat. Jadi bagi yang kurang faham apa yang pengaturcaraan ini akan lakukan, jadi cikgu akan terangkanlah bagaimana ia berfungsi. Okey. Mula-mula kita pergi kepada set blok on start ni. Okey, bila kita masukkan bateri, jadi set blok ni akan berfungsi lah, di mana on start digital right pin P0 ni kita tukarkan kepada P1 sepatutnya. Okey, dan nilai dia adalah 1. Okey. P1 ni maksud dia adalah lampu LED merah. Manakala P2 ni adalah lampu LED hijau. Dan nilai 1 ni bermaksud menyala. Dan nilai 0 ni bermaksud tidak menyala lah. Lain kata, 1 ni on, manakala 0 ni off. Okey, kita on ataupun kita menyalakan lampu LED merah. Jadi setelah kita masukkan bateri, jadi terus ini kita punya papan mikro pengawal terus berfungsi lah, terus hidup. Jadi bila dia terus hidup, lampu LED merah akan menyala. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada set blok yang kedua, iaitu on button A press. On button A press ni apabila kita tekan switch lah. Apabila kita tekan switch, ni digital right pin P1 ni pergi kepada 0. Maknanya lampu LED merah akan tidak menyala, akan terpadam. Dan digital right pin P2 kepada to 1. To 1 ni maknanya lampu LED hijau pula yang menyala. Lampu LED merah terpadam, lampu LED hijau menyala. Kemudian set servo P0 angle to 90 ni maknanya palang tu akan terbuka lah. Palang akan terbuka. Kemudian play tone middle C for
4 bit darab 2.5 ni maknanya pembas akan berbunyi. Ni pembas akan berbunyi selama 10 saat. Dan setelah pembas berbunyi selama 10 saat, digital write pin P2 pergi pula kepada kosong, maknanya lampu LED hijau akan terpadam, dan digital write pin P1 di mana lampu LED merah akan menyala semula, dan set servo P0 angle to kosong, maknanya palang akan ditutup. Ditutup semula lah. Jadi secara keseluruhannya gambaran dia macam ni. Kita masukkan je bateri, jadi lampu merah akan menyala. Di sini lampu merah akan menyala. Kemudian bila kita tekan je switch ataupun button A dekat sini, ni adalah button A. Nanti kita akan tengok simulasi bagaimana papan mikro pengawal ni menjalankan arahan pengaturcaraan kita yang telah kita buat ni. Jadi setelah kita tekan button A, lampu LED merah akan terpadam. Di sini lampu LED merah akan terpadam. Lampu LED hijau akan menyala. Lepas tu palang akan dibuka. Kemudian pembas akan berbunyi selama 10 saat. Setelah pembas berbunyi selama 10 saat, barulah lampu LED hijau akan tertutup, terpadam. Kemudian lampu LED merah akan menyala pula, dan palang akan tertutup semula. Maknanya secara ringkasnya, lampu merah menyala, bila kita tekan switch, lampu merah terpadam, lampu hijau menyala, palang dibuka, pembas berbunyi. Kemudian setelah 10 saat, lampu LED hijau terpadam, lampu LED merah menyala, palang tertutup. Dia akan ulang. Kalau kita tekan balik on button A press, dia akan jalankan semula. Bagi menampakkan kejelasan tu, mari kita tengok simulasi papan pengawal kita ni, papan mikro pengawal kita ni. Okey, bagaimana kita nak tengok? Kita klik start the simulation ni. Kita klik button start the simulation ni, kita klik on. Okey, kamu tengok dia ni dalam keadaan on start lah, on start. Jadi bila cikgu klik button A ni button B. Button B kita tak ada gunakan. Kita gunakan button A. Kita klik button A. Palang akan terbuka. Bas akan berbunyi. Kalau kamu perasan, dia ada komponen lampu LED. Jadi di sini pin dia. Pin 1 lah. Pin 2 lah. Maknanya pin 1 ni lampu LED merah. Manakala pin 2 ni adalah lampu LED hijau. Jadi bila cikgu tak tekan A button, lampu LED merah menyala. Kalau cikgu tekan button A ni, lampu LED hijau ni pula menyala. Dan lampu LED merah ni terpadam lah. Okey. Jadi cikgu akan klik sekali lagi. Cikgu nak kamu perhatikan servo ni. Servo ni mewakili palang lah. Pembas ni akan berbunyi. Kamu dengar je ada bunyi ke tak. Kemudian pin 1 ni lampu LED merah, dan pin 2 ni lampu LED hijau. Dia akan bertukar kalau setelah cikgu klik button A ni. Okey. Kamu perhatikan je. Okey, lampu LED bertukar yang menjadi hijau. Setelah 10 saat, lampu LED menjadi merah semula. Dan juga sama seperti palang ni. Palang ni akan terbuka ketika cikgu klik button A dan akan tertutup semula setelah 10 saat. Dan pembas juga akan berbunyi setelah cikgu klik button A ni, dan akan tak berbunyi lah setelah 10 saat. Okey, cikgu akan tunjukkan sekali lagi. Cikgu akan tunjuk 2 kali lah. Okey, yang pertama, kamu tengok pergerakan lampu LED
motor servo dan juga pembas. Okey, cikgu klik. Okey, setelah selesai 10 saat, okey, maknanya projek kita ni berjalan dengan lancar lah. Okey, cikgu klik sekali lagi. Okey, jadi maknanya projek kita ni akan berfungsi seperti inilah. Inilah gambaran bagaimana projek reka bentuk pagar keselamatan kita ni. Bila switch ditekan, lampu LED akan bertukar menjadi hijau, palang akan dibuka, pembas akan berbunyi. Jadi setelah 10 saat, lampu LED akan kembali kepada merah dan palang akan ditutup, pembas juga tidak akan berbunyi. Jadi selesai sudah kita membina pengatur caraan berpandukan carta alih yang telah kita buat tadi. Jadi selesai sudah kita membina pengatur caraan berpandukan carta alih. Okey, ini adalah langkah-langkah dia lah. Kita ikut je langkah-langkah tadi. Jadi kita akan dapat hasilkan pengatur caraan seperti ini. Okey. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapatlah faham dan membuat bagaimana untuk menghasilkan carta alih bagi projek reka bentuk pagar keselamatan kita, dan juga kamu dapatlah faham dan membina pengatur caraan berpandukan carta alih. Kita menggunakan perisian pengatur caraan MacCode yang cikgu tunjukkan tadi. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit latihan secara bersama-sama. Jadi mari kita pergi kepada latihan kita. Baiklah, ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi reka bentuk pengatur caraan. Kamu boleh salin soalan ini pada buku tulis reka bentuk dan teknologi RBT kamu. Kamu boleh salin soalan latihan ini. Jadi, mari kita mula menjawab soalan latihan ini. Arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama, lukiskan carta alih yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan. Jadi ini cikgu ada tunjukkan bagaimana kita hasilkan carta alih tadi. Jadi mari kita lihat pada pembelajaran kita tadi di mana cikgu ada tunjukkan carta alih yang boleh mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan yang pertama, di mana di sini adalah carta alih projek kita, di mana kita perlu tulis mula, kemudian lampu LED merah bernyala, kemudian palang tutup, kemudian switch ditekan. Jika tidak, buat anak panah kembali semula kepada lampu LED merah bernyala. Kemudian kalau switch ditekan adalah ya, buat anak panah, lampu LED merah dipadam, lampu LED hijau bernyala, palang terbuka, pembas berbunyi. Kemudian sudah 10 saat, jika tidak, buat anak panah kembali semula kepada lampu LED merah dipadam. Kemudian jika ya, sudah 10 saat, barulah buat anak panah pergi kepada lampu LED hijau terpadam, lampu LED merah bernyala, palang tertutup, pembas berhenti berbunyi dan akhir sekali adalah tamat. Pastikan anak panah ni kamu tulis bersentuh antara satu sama lain, dan juga kamu mengikutlah bentuk-bentuk carta alih ni. Kalau mula bentuk dia macam ni, dengan tamat bentuk dia macam ni. Kalau pilihan bentuk dia macam ni, kalau selagi bentuk dia macam ni, dan proses-proses yang lain adalah bentuk seperti yang kamu lihat ni lah. Jadi setelah selesai kita tengok,
Jadi mari kita tulis jawapan kita. Okey, kita tulis dekat sini. Okey, selesai cikgu tulis. Ini adalah carta alih yang telah cikgu lukislah. Jadi selesai sudah bagi soalan yang pertama, iaitu lukiskan carta alih yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan, di mana jawapannya adalah mula, kemudian lampu LED merah bernyala, kemudian palang tutup, kemudian switch ditekan. Jika tidak, anak panah kembali semula kepada lampu LED merah bernyala. Jika ya, anak panah bergerak kepada lampu LED merah dipadam. Kemudian lampu LED hijau bernyala. Kemudian palang terbuka. Kemudian pembas berbunyi. Kemudian kita ada pilihan. Jika sudah 10 saat, jika tidak, buat anak panah kembali kepada lampu LED merah dipadam. Jika ya, buat anak panah pergi kepada lampu LED hijau terpadam, lampu LED merah bernyala, palang tertutup, pembas berhenti berbunyi dan akhir sekali tamat. Jadi selesai sudah bagi soalan yang pertama. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah bina pengaturcaraan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan berpandukan carta alih menggunakan perisian pengaturcaraan MacCode. Baiklah, bagi soalan yang kedua ni juga ada cikgu terangkan dalam pembelajaran kita, di mana kita akan buat pengaturcaraan menggunakan perisian pengaturcaraan MacCode berpandukan carta alih yang telah kita buat ni lah. Jadi mari kita lihat dekat mana cikgu ada tunjuk. Okey, ini adalah carta alih yang kita ikutlah untuk membuat pengaturcaraan kita. Manakala ini adalah langkah dia, kita akan ikut langkah-langkah ni. Kita akan ikut langkah-langkah ni, di mana kita akan klik mana-mana kategori blok yang diperlukan seperti gambar gajah ni, dan kemudian kita susun dalam script area ni. Okey, contohnya cikgu tunjuk dekat sini lah. Inilah yang telah kita buat. Di mana kita perlukan blok on start, kita perlukan blok digital write pin. Pastikan ada dua, P1 dan P2. Kemudian kita perlukan blok on button A press. Kemudian kita perlukan blok set servo P0, angle 290. Kemudian kita perlukan blok playtone middle C for 1 bit. Kemudian kita perlukan blok 1 bit. Setelah selesai kita keluarkan semua blok yang kita dikehendaki, barulah kita susun seperti ini. Setelah kita susun seperti ini, kita tukarkan nilai dia. Kalau P1 ni bagi lampu LED berwarna merah, P2 bagi lampu LED berwarna hijau. Nilai ni jangan lupa tukar. Kalau 1 bermaksud on ataupun lampu LED ni menyala lah. Kalau 0 bermaksud off, di mana lampu LED ni terpadam lah. Okey. Lepas tu jangan lupa juga untuk tukar nilai 90 ni pada set servo, di mana yang set servo yang kedua adalah nilai dia 0. Kemudian untuk blok mat ni, maknanya 0.0 ni, kita letakkan blok 1 bit, di mana kita tukarkan 1 bit ni kepada 4 bit. Seterusnya nilai 0 yang dekat belakang ni kita tukarkan kepada 2.5. Jadi jangan lupa untuk hasilkan sama seperti apa yang cikgu buat ni, sama seperti yang dalam buku teks. Setelah selesai kamu buat, barulah kamu uji pengaturcaraan kamu tu boleh menjalankan arahan ataupun tidak. Kalau tidak, maknanya ada salah lah, ada galat. Di mana kamu kena betulkan lah, antara kamu tak tukarkan P1 ke, kamu tak tukarkan nilai 1 ni ke, kamu tak bawa keluar blok mat ni ke, ataupun kamu tersalah gabung ke, kamu gabungkan yang ni ke sini ke, sini ke. Kalau kamu salah gabung pun, dia akan jadi galat lah, maknanya tidak berfungsi lah, ataupun salah berfungsi. Okey. Jadi setelah selesai, barulah kamu uji
pengatur caraan kamu tu berfungsi ke tak. Okey, untuk uji kamu boleh tengok dekat sini. Kalau sama seperti apa yang cikgu tunjukkan ni, maknanya pengatur caraan yang kamu buat tu adalah betul lah. Okey. Okey, kita klik stop, maknanya tutuplah, bateri tidak disambung. Okey, untuk uji kita klik start the simulation. Dia akan menyala, di mana lampu LED merah akan bernyala dan palang ni akan tertutup. Okey, pembas tidak berbunyi. Jadi bila kita klik button A ni, palang akan terbuka, lampu LED merah akan bernyala dan pembas akan berbunyi. Jadi kalau ketiga-tiga blok tadi berfungsi, maknanya betul lah. Di mana lampu LED merah akan terpadam, lampu LED hijau akan menyala, palang akan dibuka dan pembas akan berbunyi bila kita tekan button A. Jadi pastikan kamu dapat membuat pengatur caraan dengan betul lah. Jadi itu saja. Selesai sudah bagi soalan yang kedua, iaitu bina pengatur caraan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan berpandukan carta alih menggunakan perisian pengatur caraan MacCode. Inilah jawapan dia. Inilah yang akan kita hasilkan. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana kita nak hasilkan algoritma, iaitu carta alih yang mengeluarkan cahaya, bunyi dan pergerakan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan kita. Dan juga kamu dapat faham dan tahu bagaimana untuk kita membina pengatur caraan bagi projek reka bentuk pagar keselamatan berpandukan carta alih menggunakan perisian pengatur caraan MacCode. Jadi selesai sudah. Itu sahaja. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.